Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat sambung lagi pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung. Kita masih lagi bahas berkaitan dengan rukun sembahyang. Baru masih lagi awal perbahasan rukun-rukun sembahyang. Yang pertama tu niat. Kita dah bahas niat. Dan yang kedua takbiratul ihram. InsyaAllah kalau sempat kita masuk takbiratul ihram tu, yang kedua tu hari ni, malam ni. Kalau tak sempat pun kita masuk sikit. Kenapa? Walaupun kita hari ni, malam ni sepatutnya masuk dalam takbiratul ihram, tapi ada sedikit penjelasan yang sangat penting untuk diingatkan, iaitu berkaitan dengan lafaz. Kenapa kita lafaz, siapa yang kena lafaz, siapa yang disunatkan lafaz, siapa yang tak disunatkan lafaz. Jadi saya ingat ambil keputusan untuk panjangkan sikit perbahasan tu. Panjangkan sikit perbahasan berkaitan dengan lafaz tadi. Walaupun dalam kitab kita pendek aja. Dalam kitab kita pendek aja. Tengok niat tu, ujung niat tu sebelum takbiratul ihram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, kita baca undur sikit. Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya. Kita situ. Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya. Sunat. Bila sunat, maknanya dapat pahala lah buat. Dahulu, maksud sebelum. Daripada takbir, maksudnya takbiratul ihram. Dan menyebut bilang-bilang rakaatnya. Berapa rakaat. Dan menyebut adaan atau qadaan. Dan mengidafatkan bagi Allah, menyandarkan bagi Allah. Seperti katanya, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Atau salasa raka'atin pada maghrib. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Atau raka'ataini pada subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Cuma kalau kita tengok contoh-contoh tadi tu, contoh yang disunatkan oleh kerana pengarang ambil daripada kitab Arab, maka dia letakkanlah Arab tu, letaklah bahasa Arab tu usalli tu. Sedangkan niat tu, melafazkan niat, yang disunatkan melafazkan niat bukannya bahasa Arab, bahasa apa sekalipun. Yang penting kita faham ayat tu, perkataan yang kita nak sebut. Jadi saya nak bahas sikit berkaitan dengan
sunat melafazkan niat dengan lidah. Maksudnya cakap, keluar kat lidah, keluar suara, ada getaran, bunyi ni, bercakap nama dia. Sunat melafazkan, sunat sebut dengan lidah. Sunat sebut dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Kita dah tahu sebelum ni, kita dah bahas sebelum ni, iaitu niat dia satu lintasan yang tidak tersusun. Dia sekadar lintasan. Jadi bila macam tu, apabila kita melafazkan niat sahaja aku sembahyang, maka dianya bukannya niat, dia adalah dipanggil lafaz niat. Dengan dia kata sahaja aku sembahyang ataupun usalli tanpa niat yang sebenar, tak sah. Tak sah sembahyang dia tanpa niat yang sebenar. Cuma tetap juga sunat melafazkan niat dengan lidah walaupun dia bukan niat. Sebelum takbiratul ihram tu, tetap juga sunat melafazkan niat dengan lidah walaupun melafazkan tu bukan niat. Tetap juga sunat. Itu kena faham satu. Ketika takbiratul ihram. Dan sebelum ni kita dah bincang, iaitu melafazkan niat ni maksudnya keluar kat lidah, bunyi usalli sahaja aku. Dan ada satu namanya bercakap juga, istilahnya di dalam hati, yang kita cakap dalam hati tu, sahaja aku, yang dalam hati yang tak ada bunyi tu. Yang itu juga bukan niat. Itu juga namanya bercakap. Jadi bercakap ada dua, kalam lafzi dia panggil, dengan kalam nafsi. Kalam lafzi yang kita lafaz kat mulut yang ada bunyi, kalam nafsi yang ada dekat dalam kita. Dua-dua ni bercakap, dua-dua bukan niat. Tapi dua-dua sunat. Walaupun dia bukan niat, sunat juga melafazkan, sunat juga bercakap. Kenapa sunat? Kat situ. Dalam kitab kita tak, dia cuma bagi contoh aja. Tapi nak bagi tahu kenapa sunat melafazkan sedangkan dia bukan niat. Sebab niat tu rukun, niat tu wajib. Yang ini sunat melafazkan niat. Jadi kata, maknanya lafaz-lafaz ni niat ke tak? Tak, niat tu wajib. Niat tu wajib dengan masuk rukun. Tak ada, tak buat, tak sah. Habis melafazkan niat sunat. Jadi kita tak boleh, jangan samakan niat dengan melafazkan niat. Ada orang dia samakan. Dia kata, mana ada nak sembahyang, mana kena lafaz-lafaz? Dia kata macam tu. Kena tu maksud mana perlu melafazkan niat untuk sah sembahyang. Itu maksud dia. Memanglah. Siapa kata melafazkan niat tu untuk sah sembahyang? Tidak. Dia sebagai membantu hati kita je. Kerana melafazkan niat hukumnya sunat, niat hukumnya wajib. Wajib tu masuk rukun. Jadi kenapa ulama-ulama, kalau kita tengok lebih-lebih lagi mazhab Syafi'i, mana-mana kitab Arab ke kitab Jawi ke, semua akan disebut sunat melafazkan niat usalli ataupun sahaja aku. Tak salah bahasa Cina ke bahasa India ke, tak kisah. Tapi sunat melafazkan. Sedangkan dia bukan wajib. Kenapa sunat juga? Maka ulama dia membahaskan bahawasanya apa yang keluar dekat mulut ataupun dekat lidah kita, dia menandakan kesengajaan kita dekat hati. Bila kita ada niat atau qasad dekat hati, nak dekat hati, bila kita nak dekat hati, kita akan keluar dekat mulut. Jadi dengan keluar kat mulut, tandanya ada dekat hati. Itu senang aja. Kalau tak keluar kat mulut, susah nak kata ada tak niat dekat hati. Keluar kat mulut, confirm ada dekat hati. Sebab mana ada orang bercakap tapi tak ada dekat hati dia? Mana ada? Dia cakap aku tak tahu aku cakap apa. Mana ada? Dia mesti ada. Dia mula dia ada sesuatu dalam hati dia, sesuatu yang dia nak, kemudian naik ke atas signal tu, masuk dalam kepala tukarlah jadi bahasa. Masuk kepala tu otak lah. Otak kita tukar jadi bahasa yang lain. Akhir sekali bunyi keluar kat lidah, keluar kat mulut kita. Jadi bila bercakap, confirm ada dekat hati. Orang yang bercakap tak ada dekat hati ni orang melatah. Sebab tu orang melatah ni, dia sampai benda-benda dalam kain semua dia keluar. Dia tak suka mencarut. Dia bukan jenis orang mencarut. Tapi bila dia melatah, ada orang cokek dia pop habis dalam kain mencarut-carut. Dia bukan jenis orang mencarut. Maknanya bukan kat hati, tak berdosa. Tak berdosa. Sebab bukan daripada hati dia. Dia cakap tu tak ada pun dekat hati dia. Maknanya yang orang bercakap tak ada dekat hati ni adalah orang melatah je. Orang mimpi apa? Ngigau. Tu je. Orang gila pun ada dekat hati dia.
Nak kita orang tak ada akal, orang gila pun ada dekat hati yang dia cakap tu nak makan. Sebab perut dia ada tak selesa, maka pergi dekat hati dia, kalau makan ni sedap ni. Daripada hati dia pergi ke otak, otak dia cakap nak makan. Walaupun dia gila. Dia takkan cakap nak tidur. Walaupun dia gila. Kalau dia nak tidur, dia cakap dia nak tidur. Maksudnya orang gila pun ada. Bila sebut dekat mulut, maknanya ada dekat hati. Ulama bahas panjang dalam bab ni. Yang sampaikan orang gila ni ada qasad ke tak? Ada kehendak ke tak? Kerana syarat sah sembelihan, di situ pasal sembelihan ni. Sembelihan, dia kena ada qasad nak sembelih. Jadi orang gila sah tak sembelih? Satu-satu dia bahas. Orang gila, dia jadi masalah, dia cari kat mak dia. Maknanya dia ada qasad. Cuma dia gila lah. Cuma dia ada qasad. Dia cari mak, dia tak cari mak orang lain. Dia tengok, bukan mak dia pergi kat mak. Tapi cara gila dia lah. Tapi dia ada qasad nak pergi ke mak dia. Ada qasad dia. Kehendak dia tu ada. Kehendak tu yang jadi keluar kat mulut. Jadi kita boleh kata, jika ada kat mulut, mesti ada kat hati. Jika ada kat hati, belum tentu ada kat mulut. Jadi untuk mudah, sebut aja lah kat mulut. Mesti ada kat hati. Dan sebut kat mulut tu, dengan maksud sebut kat mulut ataupun bercakap tu ada dua. Satu, sebut kat mulut yang ada bunyi. Satu lagi, sebut kat mulut yang ada kat hati. Sebenarnya bukan sebut kat mulut, sebut dekat hati yang tak ada bunyi. Yang ketika kita Allah tu, mula-mula sebut kat mulut dulu, kemudian sebut dekat hati ketika takbiratul ihram. Bila dia sebut dekat hati, ada kat hati yang sebenarnya, niat yang sebenarnya. Kerana sebut dekat mulut, ada dekat hati. Bercakap kat dalam hati pun sebenarnya ada dekat dalam hati. Tapi yang bercakap dekat mulut, yang bercakap dekat hati tu, itu bukan niat. Cuma menandakan ada niat. Sebab tu, dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya dahulu, yakni sebelum daripada takbiratul ihram. Ni sebelum dulu. Yang ni lafaz kat lidah sebelum. Yang sunat lafaz kat lidah sebelum. Yang bercakap dekat hati bukan sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang cakap kat lidah. Usalli sahaja aku. Sunat. Ketika takbir cakap dekat hati. Tapi cakap juga bukan niat. Tapi dengan cakap tu menandakan ada dekat hati. Kerana tu ulama-ulama dia sunatkan, ulama-ulama bermazhab Syafi'i dia sunatkan berlafaz kerana dia sangat membantu hati. Dia kan membantu hati, dia sangat membantu. Sangat membantu hati. Hati dia mudah untuk lintas niat tu. Dan kita sebenarnya dalam kehidupan kita seharian, apa yang ledakkan hati kita, kita biasa keluar kat mulut. Kita biasa keluar kat mulut. Hati kita seronok, kita akan cakap kita seronok. Maknanya dalam hal keduniaan biasa je kita menzahirkan hasrat hati kita. Daripada hati kita zahirkan, kita seronok. Aku seronok ni. Kenapa seronok? Aku ingat nak kahwin satu lagi ya. Dia sebut macam tu, hasrat hati dia. Sedangkan dia tak payah sebut dekat mulut pun. Buat apa sebut kat mulut? Apa kena-mengena orang tu dengan dia? Tak ada kena-mengena pun. Dia nak kahwin dengan orang tu, tak ada kena-mengena pun. Dengan kawan-kawan dia, tak ada kena-mengena pun. Kenapa dia nak sebut? Dia nak bagi tahu hasrat hati dia. Dalam masalah keduniaan biasa kita buat. Ada kadang-kadang kita tak sabar-sabar nak buat sesuatu, akan keluar kat mulut. Dia keluar. Sedangkan tak payah cakap, orang tu tak ada kena-mengena pun dengan dia. Kenapa dia keluar kat mulut dia? Dia nak bagi tahu, bukan, dia nak menunjukkan bersungguh-sungguhnya dia nak buat tu, niat dia tu, sehingga terlafaz di mulut, malah berkali-kali. Malah kalau kita tengok, kalau time bola, dia nak tengok bola dekat rumah, dia bercakap, malam ni jangan lupa jangan lupa Jerman lawan Brazil. Padahal dia nak tengok rumah dia ni nak tengok rumah dia. Buat apa dia bagi tahu? Kenapa dia bagi tahu orang malam ni jangan lupa kita tengok pukul 3 pagi ada bola. Kita tu maksud kau tengok kat rumah kau, aku tengok kat rumah. Bagi kaki bola lah. Kenapa dia perlu sebut? Dia nak bagi tahu seronok ni. Masalah dunia biasa. Bila kita seronok nak buat sesuatu, automatik keluar di mulut. Tiba-tiba kita nak buat benda akhirat, agak-agak okey tak kalau keluar ke mulut? Kalau benda dunia pun okey, benda akhirat lagilah okey, malah lebih-lebih lagi. Tu antara hujah ulama. Kerana apa yang keluar kat mulut menandakan ledakan hati. Apa yang selalu kita bercakap? Kita pergi kedai dengan kawan-kawan. Apa yang kita cakap? Itulah hati kita. Duduk. Aku ingat tukar spoiler, kaki kereta.
Apa cerita pasal kereta, cerita pasal turbo, cerita pasal lah bagi laju kereta. Itu kan tahu dah. Duduk, pop, cerita pasal apa ni, tak tukar rim basikal. Geng basikal. Kita naik liran je. 100 lebih. Orang naik ribu-ribu. Oh, cerita pasal tukar yang ini, tukar seramik tak seramik, gini. Ada cerita dia. Maknanya hati dia tu. Nak bagi tahu daripada hati, itulah nak menandakan dia tidur pun fikir benda tu. Dia tengah makan pun fikir benda tu. Dia kerja buat overtime pun fikir benda tu. Sebab nak beli benda tu. Jadi, dilafaz kat mulut, hasil ledakan hati. Hasil ledakan hati dia tu. Hati nak, tuk keluar kat mulut. Tiba-tiba, kita semayang, agak-agak mana lagi penting, main basikal ke, main kereta ke, main motor ke, apa ke, dengan sembahyang. Jauh sembahyang ni lebih penting. Jadi apa masalah ledakan hati lagi? Maksud ledakan hati tu terkeluar kat mulut. Oh, boleh je cakap pasal bola. Padahal lain lah kata, jom malam ni kita tengok sama-sama kat kedai. Itu kenalah cakap. Kalau tidak dia tak datang. Itu okey lah. Ini nak duduk rumah masing-masing. Kaki bola dia akan cakap, semalam 3-2. Oh, malam ni kita tengok Malam ni. Kenapa dia cakap? Bukan dia nak ajak kawan dia datang rumah pun. Kau tengok rumah aku tengok rumah aku. Cuma nak bagi tahu ni hati dia benda tu. Jadi kalau lah kita sebut aku nak sembahyang ataupun usolli, menandakan hati kita sembahyang je. Tu je. Walaupun tak sebenar, berlakon pun jadilah. Hati penuh dunia. Tapi konon-konon macam berlakon pun tak apalah. Sebab kalau tak nak berlakon, macam mana? Hati kita memang penuh dengan dunia. Akhir sekali berlakon lah istilahnya. Aku nak sembahyang ni. Konon-konon dalam hati dia ada sembahyang. Sebab kalau dalam hati kita nak ada sembahyang yang sebenar-benar, tak boleh. Kalau boleh buatlah. Mana ada? Hati kita penuh dengan keduniaan. Jadi sebut tu ataupun melafaz pun tak ada masalah pun. Bahkan apa saja yang kita sebut dekat mulut kita diisyaratkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak akan terkeluar dekat ma yalfidhu, tidak akan sesuatu yang terlafaz yang keluar dekat mulut, ma yalfidhu terlafaz min qawli, daripada perkataan dia, illa ladaihi raqibun atid, mesti akan dicatat sama ada baik atau buruk. Sama ada baik atau buruk. Agak-agak dengan ledakan hati kita nak sembahyang, akhir sekali terlafaz dekat mulut, agak-agak baik ke buruk? Raqib kan atid tulis agak-agak. Pastinya yang baik tulis. Yang baik iaitu apa saja yang keluar. Walaupun keempat-empat imam mazhab tak bincang pun pasal melafazkan. Empat imam mazhab. Imam Syafi'i tak bahas pun berkaitan dengan lafaz. Senang cerita, kalau cari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, takkan jumpa dia kata sunat melafazkan. Takkan jumpa. Sebab mereka tidak membahaskan berkaitan dengan lafaz. Sebab apa mereka tak bahas? Sebab waktu tu, zaman tu masih lagi kuat dekat dengan Nabi. Masih lagi dalam hati dia tak ada melainkan agama. Sembahyang, agama, pasal agama je. Pakai hukum-hukum syarak je lah hati dia. Bila penuh hati dia dalam hukum syarak, jadi dia tak perlu nak dibantu oleh lafaz-lafaz tadi. Tak perlu. Kerana itu tidak dibahaskan. Tetapi ulama-ulama bermazhab Syafi'i, maksudnya boleh kita kata anak-anak murid, mereka yang mengikuti manhaj ataupun sistem ataupun cara Imam Syafi'i mengeluarkan hukum dan imam-imam lain mengeluarkan hukum, maka dia kata, maknanya anak-anak murid adalah, bukan imam tu sendiri. Dia panggil ashabus Syafi'i. Kita boleh kata anak-anak murid, kita boleh kata macam itulah. Yang mengikuti jalanan Imam Syafi'i, dia yang kata sunat. Tapi Imam Syafi'i sendiri tak kata sunat. Dan tak kata tak sunat. Tak kata apa-apa, tak bincang. Empat mazhab tak bincang. Jadi oleh kerana tu disunatkan ni bukan imam mazhab. Jadi ada orang kata, tengok Imam Syafi'i, ada dia kata sunat? Memang tak ada. Tapi anak-anak murid dia ataupun mereka yang mengikuti cara Imam Syafi'i istinbat hukum tu, dia kata kalau Imam Syafi'i hidup lagi, dia akan kata sunat. Tu. Kalau Imam Malik hidup lagi, dia akan kata sunat. Imam Hanbali hidup lagi, dia akan kata sunat. Jadi ulama bermazhab Syafi'i, itu dia ayat dia, ulama bermazhab Syafi'i dan ulama bermazhab Hanbali, termasuk ulama bermazhab Maliki, dia mengatakan sunat melafazkan untuk membantu hati. Itu kait dia. Dia ada kait. Jika dia dapat membantu hati, sunat.
Jadi mafhum mukhalafah di sebaliknya, kalau tak dapat membantu hati, tak sunat. Simple aja. Dengan dia sebut, dengan dia bercakap dekat mulut, lafaz dapat membantu hati, dengan dapat membantu lintasan niat tu, sunat. Itu ayat dia. Maknanya kalau dengan dia lafaz pun tak dapat bantu hati, tak sunat lah lafaz. Buat apa? Tak sunat lah lafaz. Cuma mazhab Hanafi je dia lain sikit. Dia kata ianya adalah bid'ah melafazkan, tapi bid'ah yang baik untuk menolak was-was. Bid'ah yang baik bagi orang yang penyakit lah, orang yang susah nak masuk niat, dia satu bid'ah. Bid'ah juga bid'ah yang baik. Yang mana bid'ah ni ada bid'ah yang mungkar, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah pula terbagi kepada 5 juga sebenarnya. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Bid'ah pun ada semua. Bid'ah yang wajib apa? Quran. Tu mushaf tu. Tu bid'ah tu zaman Nabi mana ada? Wajib tak? Wajib. Kalau tak ada tu kita tak reti baca Quran. Kita bukan hafal Quran. Tu bid'ah tu zaman Nabi tak ada. Bid'ah tu bid'ah wajib. Ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus. Kita akan bahas dalam bab bid'ah tu lah nanti. Cuma bid'ah juga terbahagi. Ada bid'ah yang haram, bid'ah yang haram. Ada juga. Ini adalah bid'ah yang harus, bid'ah yang baik kata Imam Hanafi untuk menolak was-was. Bid'ah tu baik sebab nak tolak was-was. Jadi yang kita dapat faham di sebalik, kalau tak menolak was-was, kalau baca duk macam tu juga, tak sunat lah. Tak sunat lah melafazkan tu. Dan disebut juga kat sini, dan menyebutkan bilangan rakaatnya. Bilangan rakaat menyebutkan adaan, maksud tunai, atau qadaan, qada, dan mengidafatkan, menyandarkan ni, mengidafatkan bagi Allah, lillahi ta'ala tu lah, tu mengidafatkan tu. Seperti katanya, subuh, usalli fardhu zuhri, arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, ataupun salasa raka'atin pada maghrib, ataupun raka'ataini pada subuh. Ini adalah contoh bahasa Arab. Kesunatan melafazkan niat ni tak semestinya bahasa Arab. Asalkan dapat membantu hati, ianya diharuskan. Kalau kita jenis usalli tapi kita tak boleh dapat dekat kepala, kita tak boleh faham, payah bagi kita. Kita kena melafazkan dalam bahasa Melayu. Cakap kat mulut sahaja, ataupun tak ada sahaja pun tak apa. Aku sembahyang. Boleh kata aku sembahyang fardu isyak. Tu je yang wajib. Cukup dah kat situ. Apa punya panjang. Dah lah dia ada masalah. Kalau tak ada masalah tu tak apa. Tapi yang sunat disebut kat sini semua sekali. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Semua tu sunat. Cakap dalam bahasa Arab, jika dengan bahasa Arab tu automatik kita faham. Tapi dengan kita cakap bahasa Arab, lafaz bahasa Arab, terpaksa nak translate dekat kepala, panjang lagi. Dah lah waktu tu tengah takbir, susah. Maka cakap bahasa Melayu. Cakap tu masuk lafaz bahasa Melayu. Usalli tak payah. Sebab usalli kita payah nak tu. Tapi biasanya bila orang sebut usalli fardhu zuhri, sebenarnya dia dah ada faham terus. Usalli dia dah tahu dah, saja aku sembahyang. Fardu lah, wajib. Zuhur tu zuhur. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Adaan tu tunai lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi bila sebut bahasa Arab pun dah ada dalam bahasa Melayu, dalam kepala. Kenapa boleh ada dalam kepala? Sebab tok nenek kita lah ajar daripada kecil lagi. Kalau tak diajar, kita bahasa usalli tu kita kena jap. Usalli, bau lambat, dia loading tu lambat. Macam kita duduk zikir lepas sembahyang lah. Kita duduk zikir lepas sembahyang, bukan kita hafal. Jap bila lah kita hafal? Tak hafal. Tahu-tahu je dah pandai. Tahu-tahu je dah pandai. Macam mana boleh pandai? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Sampai kan, kalau suruh dia tulis, tak reti tulis. Kalau suruh dia baca, tak reti baca. Jap. Dia tak lancar. Padahal yang dia nak baca tu yang hari-hari dia baca dalam lepas sembahyang tu. Tapi suruh dia baca Astaghfirullahal azim allazi la tergagap-gagap. Tapi lepas sembahyang laju astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Kenapa dia boleh baca dengan lancar? Sebab tok nenek kita yang dah buat, iaitu lepas sembahyang mesti ada zikir, mesti ada wirid. Kalau tidak, kita tak hafal. Kita hafal ayat kursi silap-silap dekat sembahyang tadi, dekat lepas sembahyang, bukan kita baca Quran. Sebab tu kalau suruh baca Quran, ayat kursi tergagap-gagap nak baca.
Itu agak-agak bagi orang yang dah lancar tak apalah, yang memang baca Quran. Setengah-setengah orang. Jadi kita yang duk amal ni, tok nenek kita dah ajar cantik dah. Itu adalah yang terbaik, iaitu melafazkan dalam bahasa Arab, yang mana bila sebut bahasa Arab automatik dalam kepala kita dah ada bahasa Melayu. Tak perlu nak translate, tak perlu nak apa. Macam Rabbi Fili, dia mungkin kita jarang baca maknanya, kita tak tahu makna. Jadi kalau kita baca, kita Rabbi Fili, kita ingat Rabbi Fili, kita minta ampun pada Allah, warhamni, minta rahmat, warhamni, wajburni, warfa'ni. Satu-satu mungkin lambat sebab kita jarang sebut, jarang faham perkara tu, jarang kita tengok apa maksud dia. At-tahiyatul mubah, lagi jam, baca laju, tapi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa makna? Kosong kepala kita sebab kita baca diam-diam. Tapi usalli, kenapa? Bila sebab usalli fardhu zuhri dah ada dalam kepala dah, saja aku sembahyang fardhu zuhur. Tok nenek kita, terima kasih kat dia. Kadang-kadang orang-orang zaman sekarang ni dia salahkan orang dulu. Orang dulu buat benda-benda pelik-pelik lah, bid'ah lah, apalah dia kata macam tu. Sedangkan dia orang tu kan banyak, mereka lebih daripada kita dari segenap segi. Sebab tu kita bila usalli fardhu zuhri, automatik dah ada saja aku sembahyang fardhu zuhur. Sedangkan tu bahasa Arab. Bila kita gerti bahasa Arab? Tu terima kasih kat tok nenek kita tu. Jadi kalau kata dia dengan bahasa Arab tak boleh, maksudnya tak boleh pergi, tak faham, susah, lambat. Kalau dia macam seolah-olah macam kita ni at-tahiyatul mubah ataupun wajjahtu wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Lo kosong kepala orang yang tak pernah tengok makna. Macam tu juga usalli kosong juga jika macam tu. Sedangkan usalli tak kosong sebab tok nenek kita ajar dah tadi. Tapi kalau katalah dia tak peduli sikit bab ni. Jadi bila sebut usalli kosong kepala dia, macam mana dia sebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima, tak tahu apa benda pun. Maksudnya tak ada dalam kepala. Tapi kalau baca slow-slow mungkin dia boleh faham. Wajjahtu, aku hadapkan. Mungkin dia buat, tapi kalau dia baca laju tak ada. Tapi kalau dia baca slow-slow mungkin dia ada. Okey. Jadi bila macam tu, dia baca usalli pun macam tu juga. Usalli dia tak boleh katalah macam tu. Dia lambat. Maka baca bahasa Melayu. Sebab yang disunatkan adalah untuk membantu hati. Maka bacalah bahasa Melayu. Sahaja kalau tak nak pun, aku sembahyang. Kalau nak lagi, sengaja aku sembahyang fardu isyak. Tu yang wajib. Yang lain semua sunat. Tambah lagi. 4 rakaat. Tunai kerana Allah Ta'ala. Cakap bahasa Melayu. Patut Allahu Akbar. Jika dengan sebut bahasa Arab tak membantu pun, sebut bahasa Melayu. Kadang-kadang dia sebut bahasa Arab tak bantu. Sebab tu dia usalli, dia takbir sampai 3-4 kali. Kerana bahasa Arab tu tidak membantu. Sepatutnya tak perlu dah bahasa Arab. Tukar bahasa Melayu. Ataupun kalau di India, tukar bahasa India. Kalau di China, tukar bahasa China. Aku sembahyang fardu zuhur. Tu dulu. Tak payahlah yang rakaat-rakaat yang lagi, biar dulu. Sebab dia masalah kan. Dah boleh yang tu baru tambah dalam bahasa dia. Dia orang Siam, bahasa Siam. Biasa orang yang kalau takbir 2-3 kali, usalli 2-3 kali, makna dia tak sesuai dalam bahasa Arab. Tak ada masalah. Cakaplah bahasa dia. Kenapa nak cakap bahasa orang? Bahasa orang lain. Cuma dalam kitab kita, tok nenek kita dah ajar macam tu, jadi automatik dalam kepala kita. Dan perlu diingat juga, lafaz niat ke baca dekat hati sekalipun tak sah kalau tak jatuh pada hati. Kalau Tok Guru Tani dia kata disilaukan di hati. Dia perkataan silau dia pakai. Kita lintasan atau Melayu. Kalau petani dia panggil silau. Silau kan? Silau tu kan? Silau pecah. Orang Kelantan cakap pecah. Yang tu silau tu, dia guna istilah yang sama juga, iaitu silaukan di hati. Tapi kadang kita tak boleh, kita tak reti. Tak apalah, lintas sup. Lintas sup. Biasa Tok Guru dia bagi contoh, nak katok ular lalu, ular. Okey. Dia ambil kayu nak katok ni. Dia ambil tu, apa niat dia? Nak katok, dia pun katok. Pukul. Tu niat tu. Maksudnya apa? Ambil. Bukannya dia ambil, kejap nak pukul ke tak? Bukan, dia ambil terus pukul. Tu niat dia tu. Kalau tak ada niat, dia tak ambil pukul. Dia ambil terus pukul. Bayangkan berkaitan dengan ular tadi je. Ular lalu ada kayu kat tepi. Bahaya ular ni. Sup, apa dia?
Ada niat kat hati dia, tak boleh jadi ni, bahaya ni, king cobra ni, kena pukul ni, kan? Ada kat hati dia. Sup, pukul. Itulah niat. Itulah niat. Bukan terpukul, tak. Bukan tak nak pukul. Memang sengaja dia nak pukul. Jadi dia adalah satu silauan hati ataupun lintasan hati. Jadi kalau kita baca, dia bukan baca dekat mulut, dia bukan baca dekat hati, dia juga bukan niat. Tapi dengan baca dekat lidah dan baca dekat hati, itu menandakan ada dekat niat yang sebenar. Itu tanda. Tanda. Ada bau, maknanya tanda musangking dah masak. Itulah. Tanda. Tanda yang dalam tu ada. Warna rambutan warna merah, tanda dalam tu manis. Maksudnya dah masak. Jadi luar tu tanda. Jadi tak semestinya luar merah, dalam tu manis, tak semesti. Ada yang hijau dalam manis juga, ada yang merah dalam masam. Cuma tanda. Ada yang bau punyalah sedap, dalam putih ataupun dalam terlebih masak. Tak elok. Bukan tanda bau tu dalam tu elok, tidak. Tapi umumnya tanda. Ada luar, ada dalam tu tanda dia. Tanda. Jadi dengan kita lafaz dekat mulut, tandanya ada dekat hati. Dengan kita bercakap dekat hati ataupun bercakap dekat otak tu, sahaja aku tu ketika takbir, tanda ada dekat hati. Tanda ada. Jadi tak ada masalah. Teruskan. Jika itulah membantu. Kalaulah dia tak perlu perkara itu untuk masuk, tak sunat, terus takbir elok-elok je lah. Kenapa nak panjang-panjang sampai tu? Allah panjang-panjang, pendek dah lah, Allahu Akbar, cukup lah. Sebab tak ada masalah bagi dia. Ini bagi orang ada masalah, panjanglah sikit sampai 7 alif boleh Allahu Akbar tu. Allah tu 7 alif atau 14 harakat tu. Tu lah. Lama tu. Lama. Panjang nak masuk punya pasal ataupun nak baca dekat hati punya pasal. Kalau kata dengan dibuat macam tu, selesai maksudnya okey. Teruskan. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Senang je nak lintas niat, nak silaukan niat. Tapi orang tu Allah panjang, nak panjang juga, tak sunat. Tak adalah batal. Orang buat, dia buat juga panjang, sedangkan dia tak ada apa-apa pun. Allahu Akbar. 2 cukup lah. 2 Allahu Akbar. Payah sikit, 4 lah. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang kita perlu Allahu Akbar. Sebab waktu tu iman kita tengah naik. Hati kita penuh dengan akhirat. Laju je Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang dalam fikir kita macam-macam ni. Utang ni gini lah, tak dia keluar kerja, gaji kena potong, covid ni pasal gini, nak bayar 3 bulan rumah. Allahu Akbar ke? Dia akan jadi lain. Dia jadi Allah utang. Astagfirullahalazim. Allah lama sikit. Bergantung pada kita lah. Keadaan kita. Anak buat hal, Allah, anak dia buat hal ni. Dia tak boleh tiba-tiba je Allahu Akbar. Itu para sahabat, awliyaullah. Dia tak kisah. Dia takbir tu, dunia hilang. Kita tak ada takbir, dunia masih ikut kita lagi. Jadi kita lama sikit. Dia bergantung. Dia bergantung pada kehidupan orang tu hari tu, waktu tu. Ada masalah, dia akan lambat sikit. Tak ada masalah, dia laju je. Tapi bagi orang yang mengamalkan membaca-baca dekat mulut dan membaca-baca dekat hati, dan itu mudah baginya, terus. Malah ianya sunat kerana membantu hati. Sudah memadai bagi orang awam. Orang yang muqarrabin, orang yang rapat hatinya, perasaannya dengan Allah, sentiasa ingin ibadah 24 jam, dia tidak ada masalah nak masuk niat. Kerana ibadah dengan niat dia tu rapat sentiasa. Tup nak ibadah. Maksud nak ibadah tu kalau bukan semayang pun ibadah apa-apalah. Duduk sejam je, nak baca Quran lah. Selang setengah jam, nak semayang lah. Selang sikit, nak sedekah lah. Sentiasa ada dalam hati. Nak selawat lah. Nak zikir lah dalam hati dia. Setengah jam, sejam, pop ada. Setengah jam, sejam, pop ada. Orang dipanggil orang muqarrabin macam ni, dalam hati dia penuh dengan akhirat. Maka nak takbir biasanya laju je. Allahu Akbar. Tapi jangan terlebih laju. Sampai tak ada 2 harakat tu, tak ada mat langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu laju sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Dia 2 kan? Sebab tu ada tanda tu kan? Mat tu. Dia Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang nak tunjuk cepatnya dia, aku tak ada masalah. Allahu Akbar. Amboi, nak bagi tu cepat. 2. Jadi, orang yang hati perasaannya penuh dengan dunia.
Daripada siang sampai malam dengan dunia. Kita lah tu. Balik ni ingat dunia. Esok ingat dunia. Esok nak kena kerja. Ingat dunia. Hati kita penuh dengan dunia. Fikiran kita penuh dengan dunia. Rindu kita dengan dunia. Bilalah nak habis COVID, nak pergi bercuti ni. Dunia. Fikir dunia. Sekejap lagi fikir dunia. Fikirlah apa-apalah. Dunia. Lepas balik ni, pukul 10 nak tengok berita. Dunia. Tengok TV lah maksudnya. Dunia. Lepas tu malam ni, dunia. Esok pagi, tak kerja. Nak pergi pasar. Dunia. Semua dah ada dalam hati kita. Dunia je. Tiba-tiba, penuh hati kita dengan dunia. Rindu kita dengan dunia. Dalam hati kita, semua dengan dunia. Maka kita akan ada kesukaran untuk masuk niat sikit. Sikit je. Sedikit kesukaran. Sebab hati kita penuh dengan dunia. Orang yang hatinya sentiasa mengingati Allah, waktu kerja ingat Allah, siang ingat Allah, malam ingat Allah, tak ada masalah pun dia nak niat. Tak ada masalah sebab hati dia ma fi qalbi ghairullah. Banyak kali dah saya sebut. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah. Jadi tak ada masalah pun. Kerja dia ingat Allah, waktu solat dia ingat Allah. Kita waktu kerja ingat kerja, waktu solat pun ingat kerja. Kita, maka kita susah nak masuk niat. Susah sikit. Jadi panjang sikit lah. Allahu Akbar. Lambat sikit lah. Kecuali kita memang tak ada masalah lah. Dah pencen ke, dah apa ke, masalah kewangan tak ada, masalah anak-anak semua tak ada, anak semua dah kahwin, tak ada masalah. Masalah penyakit tak ada, semua tak ada. Senang. Dia biasanya laju je. Relax lah. Allahu Akbar. Relax. Ni yang muda-muda ni, dia akan panjang sikit. Sebab banyak macam-macam. Nak kahwin, tak kahwin lagi, nak kahwin. Orang nak tanya bila nak kahwin. Dia adalah hati sentiasa. Serabut aku. Nak cari duit lagi, balik ni lagi, lepas tu nak makan lagi, lapar, nak jumpa kawan ni, nak jumpa gini, ada bisnes nak buat, satu penuh dalam hati kita. Bukan kata tak boleh kita hidup atas dunia, memanglah kena ada dunia. Takkan kita hidup atas dunia tak ada, mana boleh. Makan tu dunia lah, kita kenalah makan walaupun dia dunia. Cuma hati kita penuh dengan dunia. Sepatutnya memada-mada je lah. Time makan je lah ingat makan. Kenapa time nak tidur pun esok ingat nak makan apa dah sarapan? Tu je. Jadi bila ada dunia macam tu, tak ada masalah, bukan berdosa pun. Cuma payahlah sikit nak masuk niat tu. Sebab hati kita penuh dengan dunia. Dan kata ulama, disunatkan lafaz sebut dekat mulut, lidah, sebut dekat lidah, bunyi, dengar di telinga, dan bercakap lagi dekat hati walaupun dia bukan niat, kerana dia membantu niat. Dia kata untuk mendapat lintasan silawan niat yang sebenar, mudah jika kita sebut dulu. Kita sebut dulu jadi mudah. Kerana perkataan yang terakhir yang kita sebut ataupun perkara yang terakhir terjadi, kita mudah ingat yang itu. Bila perkara lain jadi, kita lupa pula yang itu. Perkara lain pula jadi, kita lupa perkara yang pertama tadi. Kalaulah kita satu perkara terjadi, contohnya dekat rumah kita keluar rumah tadi, kita naik motor. Kita start pakai ni, ataupun starter ataupun pakai kaki, tak kisahlah. Berapa kali kita terajang nak bagi hidup, ataupun kalau kita tekan, berapa kali kita tekan, ataupun kalau kita tekan sekali, berapa kali bunyi berapa kali. Ketika kita buat tu, belum masuk gear lagi, baru tekan ataupun tekan kaki, brum, masa tu kita ingat. Tapi bila perkara lain telah berlaku, kita dah sampai ke masjid, kita dah masuk dalam masjid, ingat tak? Dah tak ingat sebab ada benda lain. Overlap. Dia padam yang itu. Tak perlu nak fikir yang itu, tak perlu nak ingat yang itu dah. Buat apa? Rugi memori je. Penuh nanti kan hadis. Bila duk ingat benda macam tu. Tapi ketika kejadian tu ataupun selepas pada tu ingat lagi. Contohnya kita start kita start pakai starter ataupun pakai kaki. Dan kita nak masuk gear ni, sebelum kita masuk gear tu adalah 2-3 saat. Waktu tu kita ingat bunyi berapa, kita masih lagi dalam kepala ada. Dia bunyi tadi 5 kali baru dia hidup. Kaki aku buat tadi 2 kali. Kali pertama tak hidup, kali kedua aku terkajang baru hidup. Aku start baru hidup. Ingat lagi. Tapi bila dah start masuk gear, dia dah padam lepas.
Dia makin padam. Mungkin masa masuk gear 1 tu, ingat lagi kot? Tapi dia makin pudar. Lepas tu pergi, nampak traffic light. Merah. Dia makin lupa dah yang tadi. Berapa kali dah start tadi? Berapa kali? Lepas tu pula, hijau. Jalan lagi. Corner kiri, corner kanan. Itu perkara yang berlaku. Makin lama makin pudar yang berapa kali kita start tadi. Sebab banyak berlaku. Makin pudar. Sampai-sampai kita parking motor. Kita letak motor. Kita letak tongkat. Lepas tu kita tutup Swiss. Kita masuk, banyak benda berlaku. Maka kita makin lupa. Tapi ketika jadi, baru berapa? 2, 3, 4 saat, 5 saat, masih lagi, dia panggil? Jelas dalam ingatan, masih lagi jelas. Sebab baru jadi. Macam tu juga kata ulama berkaitan dengan melafazkan niat. Melafazkan niat ni, dia mudah untuk kita dapat niat yang sebenar. Kerana niat ni macam tu juga. Dia macam Echo. Bukan EKOR, ekor, nombor ekor, bukan. Ekor lembu, bukan. ECHO. Echo tu gema. Ya dalam gua tu kan, kalau kita jagat, woi. Tu gema tu. Macam tu lah kita, dan macam tu lah kita, Allah cipta, dan macam tu juga niat. Masa kita sebut tu, masa tu lah dia akan makin slow. Dengan kita lafaz dekat mulut, niat aku nak semayang, dia akan ada kuat nak semayang tu, ada dekat hati, boleh dapat kat hati. Makin lama makin hilang. Jadi sunat melafazkan niat sebab dia dapat membantu dapat lintasan hati, kerana perkataan yang terakhir kita sebut dia seolah echo. Jadi mudah untuk niat tu ambil, jadikan dia niat. Sudah mudah untuk ambil perkataan yang terakhir tu, masuk dalam hati, umpama echo tadi. Tapi bila dah lama dia dah tak pakai dah, tak boleh dah. Jadi kerana tu kena sebut. Macam saya pernah sebut dulu, ingat tak? Di sini tahun lepas kot. Saya sebut, tak ingatlah nombor berapa. Di sini saya sebut. Saya ingat lagi. Kapet warna biru ni lagi. Saya ingat lagi. Saya sebut nak bagi tahu apa yang kita dengar ataupun apa yang kita sebut, mana-mana satu, dia terus lekat dekat hati kejap. Dalam 5 saat, 6 saat. Makin lama dia makin mudah. Walaupun kita kata jangan, tetap dia lekat dekat kepala dia. Contoh, saya tak ingatlah nombor berapa saya sebut. Jangan fikir nombor 4. Jangan fikir nombor 4. Dalam kepala sekarang semua ada 4. Walaupun kata jangan. Sekejap lagi dia makin pudar. Lepas ni bangun, keluar, semayang, hilang yang tadi. Tapi sekarang tak ada lagi ni. Makin pudar. Walaupun dia kata jangan, tetap ada juga dalam kepala kita. Jadi, kalau kata aku nak semayang, dia ada. Niat tu, niat yang sebenar ambil, laju boleh. Sebab dia ada. Dia makin pudar. Macam tu lah kita. Jadi, kalau kita sebut dekat mulut, dengan lidah kita, sebelum kita sebut lidah kita, ada gerakan hati tu. Khatir, hati. Pergi ke atas, keluar kat lidah. Keluar bunyi, telinga tangkap, dia tak faham lagi, dia kena proses kat otak ni. Otak pula proses. Lepas tu pula, hati pula bercakap sekali lagi, sahaja aku semayang. Kalau tak ada niat lagi, tak tahu dah. Teruk sungguh. Sebab itulah mak suruh melafazkan. Sebab dia sangat mudah. Dengan lafaz di mulut dan lafaz di hati, sangat mudah untuk niat yang sebenar tu ambil, jadi lintasan. Sangat mudah. Tapi kalau tanpa lafaz-lafaz tadi, dia agak susah sikit. Kecuali orang yang memang telah berlatih daripada muda. Mungkin dalam 5-10 tahun dia akan dapat. Tanpa lafaz apa-apa, dia dah dapat. Sebab dia mengaji, dia belajar, dia berlatih, dia perhati. Mana niat sebenarnya? Sebab orang yang sekadar melafaz-lafaz, dia tak perhati niat yang sebenar mana. Dia sangka mungkin yang dia lafaz kat mulut tu niat, dia sangka mungkin dia cakap kat hati tu niat, sedangkan tu bukan niat. Tapi sah ke semayang ada? Sah, kerana niat ada. Cuma dia salah letak aje. Dia kata yang dia duk cakap-cakap dalam hati tu niat, sedangkan niat yang lain. Tapi niat tu ada. Sah lah juga. Cuma lembu punya susu, sapi dapat nama. Faham? Kan minyak sapi tu daripada lembu tu, bukan daripada sapi. Tapi kita panggil minyak sapi, asalnya susu lembu. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Kita kata sahaja aku yang kita cakap dalam hati tu niat, sedangkan niat ada kat tepi dia, lintas. Kita tak kata tu niat. Tapi tak kisahlah kita kata yang mana niat pun. Janji ada niat tak? Ada, sah.
Jadi kalau orang yang mengaji, orang yang belajar, orang yang perhati, dia akan jumpa. Oh, tu niat tapi dia tak boleh tunjuk. Mana boleh tunjuk? Niat kan tak ada suara, tak bersusun. Cuma dia tahu. Tapi nak tu, dia kena berlatih. Dia kena perhati. Ada orang, tak payahlah. Dia sekadar melafaz kat mulut, dia cakap dekat hati dia, dia kata memang dah ada. Boleh juga. Sampai tua dalam macam tu. Sepatutnya ibadah kita upgrade. Makin lama, makin mantap. Mula-mula lafaz. Lepas tu lama-lama 20 tahun tak lafaz dah. Itu yang terbaik. 20 tahun lama sangat kot. 10 tahun lah. 10 tahun duk lafaz, lepas tu takkan tak reti-reti lagi. Takkan tak jumpa-jumpa lagi niat yang sebenar. Takkan tak reti-reti lagi nak sub tu walaupun tanpa baca usalli. Sepatutnya boleh lah. Jika kita perhati. Kalau tak perhati sekalipun tak apa. Sampai mati pun tak apa. Cuma selekeh lah sikit. Macam tu je lah. Sampai ketua baca ni kenapa ni? Macam tu lah. Sepatutnya 10 tahun dah lama dah kot. Jika belajar, perhati, mana niatnya? Mana niat? Tu. Benda tak boleh tunjuk. Benda niat ni, lintasan dia tak boleh tunjuk. Jadi, sebab tu disunatkan lafaz. Kerana qasad atau kesengajaan hati itu, hati kita terlalu bersungguh-sungguh sehingga disebut-sebut bagi menzahirkan hasrat hati. Walaupun maksud niat yang sebenar adalah keinginan nak buat sesuatu, yang mana keinginan itu adalah lintasan, adalah silauan yang tidak bersusun, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berbunyi. Kalau kita sebut kat mulut, dah pertama tersusun, sahaja aku usalli, tersusun dah. Bukan. Dia hanya lafaz, dia bukan niat yang sebenar. Lepas tu pula tak ada rupa, itu ada rupa dia. Kemudian tidak ada suara, ada bunyi. Tidak ada suara, ada suara. Tidak ada bunyi, berbunyi. Maka itu bukan niat yang sebenar. Dia cuma membantu sahaja, menzahirkan sahaja niat dekat hati. Macam tu juga cakap yang dekat hati. Sahaja aku cakap dekat hati Allah yang panjang tu, cakap dekat hati. Dia walaupun tak ada suara, tapi kita panggil ada suara, suara hati. Cuma dia tak ada bunyi. Suara hati ada, bunyi tak ada. Tapi masih lagi ada suara dan masih lagi bersusun. Ikut time. Sahaja aku bersusun. Maka dia bukan niat juga yang cakap dekat hati. Seorang ulama sufi. Ulama sufi ni Syekh Abdul Hasan Asyazili. Dia pernah berkata, zikir la ilaha illallah asalnya di lidah. Zikir la ilaha illallah tu asalnya di lidah, kemudian didengar di telinga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia macam-macam jenis ada. Dia ada ikut dia punya panjang pendek. La ilaha illallah. La tu kan panjang. La ilah mad apa tu? Majaiz. Majaiz kan? La ilah kan hamzah tu, majaiz. Bukan majaiz nyanyi tu. Majaiz mak wajib tu. Mufasil mutasil tu. Jadi ada yang masa la tu dia nak menafi, nafi, buang. Lepas tu panjang. 5, 4, 5. Sebab dia majaiz. Betul kan majaiz kan? Tak? Sebab ila tu kan hamzah di dua kalimah. Satu kalimah baru mak wajib kan? Lupa dah. Jadi dia pun panjang lah. 4 ataupun 5. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Letih kita macam tu. Ada style macam tu. Tapi janganlah kita buat pelik pula. La ilaha illallah. Sebab ilah tu 2 je. Kadang-kadang kita main bantai je, jadi nampak panjang macam tu kan. Betul tak? Jadi yang biasanya dia 2 semua. La tu 2, semua 2. Jadi maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asalnya kat lidah, kata Syekh Abu Hasan Asyazili, asalnya dia berada di lidah. La ilaha illallah tu ada kat lidah. Setelah kita mulazamah, melazimkan la ilaha illallah dekat lidah beribu-ribu, 70,000 kali, banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama dekat lidah aja. Hati, fikiran pergi tempat lain. Cerita dekat mulut je dulu, lidah. Lama-lama dia manis tau. Dia macam manis. Dia terasa manis. Kelazatan dia seolah macam semut mencari-cari manis di lubang hati. Dia akan masuk di lubang-lubang hati.
Nak cakap dia kena rasa. Apa? Man la yazuk la yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Dia kena rasa. Lama-lama dia rasa manis. Rasa manis dekat hati tu, rasa manis. Dia seolah-olah semut mencari-cari lubang dalam manis tu, seolah-olah di lubang-lubang hati. Kemudian cara yang kedua, sambung lagi 70,000 la ilaha illallah di lidah bersama-sama dengan la ilaha illallah di hati. Ini pun masih lagi orang awam boleh buat. Maksudnya, okey, ada ni nak bagi tahu ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia sebut dalam hati. Buat macam mana? Mulut dan hati sama. La ilaha illallah, mulut dengan hati sama. Bukan tadi hati pergi tempat lain. Biasa kita la ilaha illallah tunggu 100. Bila nak 100? Lamanya 100. Kalau ambil 100, kenapa tak 3-3 je, tahlil ringkas je pun, 3-3 cukup lah. Kita duduk dalam hati kita benda tu. Tapi yang terbaiknya hati pun la ilaha illallah, tapi faham tak lagi, cuma mulut la ilaha illallah. Hadis nafsi yang cakap dalam hati pun la ilaha illallah, mulut dengan hati. Mulut la ilaha illallah, hati pun sama la ilaha, serentak. Buat 70,000 kali. Kemudian sebab dia rasa manis, kemudian lama-lama sambil belajar tentang maksud la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Lama-lama hati je la ilaha illallah, mulut tak ada dah. Tengah cakap, lama tak jumpa, mai sini kita minum dulu. Hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu. Masih lagi orang awam boleh buat, tapi kena berlatih. Dan biasanya dia tak boleh 24 jam, dia akan lupa. Jadi tutup sejam. Kalau dapat sejam cukup lah. Cakaplah, buatlah apa, hati la ilaha illallah. Tapi nak dapatkan hati tu, dia kena mula kat mulut. Dia tak boleh tiba-tiba je. Kau nampak lain lah sekarang ni. Aku berzikirlah hati. Oh, dia ke tidak? Dia kena kat lidah dulu. Lidah la ilaha illallah, nampak muka dia, keluar cahaya dekat muka dia, iaitu dah sebut la ilaha illallah. Dan dia kena berusaha lagi. Biasanya 70,000 lah, dia panggil satu set. Biasa kalau tarikat tertentu dia 70,000 je. Set yang kedua, mulut dengan hati, la ilaha illallah sekali. Itu juga boleh dilakukan. Orang awam boleh buat, cuma kena berlatih saja. Lama lepas tu, mulut tak payah lah, hati aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bercakap tapi hati ada benda. Tapi biasa kita manusia tu nasia tu masuk lupa. Kita jenis lupa, kita akan lupa kejap-kejap. Tapi bila kita ingat, kita sambung balik. Oh, kalau dapat yang tu terbaik. Hati dia sentiasa berzikir la ilaha illallah. Mulut tak ada, dia panggil zikir hati. Kemudian sambil-sambil tu belajar tentang maksud la ilaha illallah. Lama-lama dia zikir kat hati tu 70,000 juga, tapi sekejap je dekat hati 70,000. Dekat lidah yang paling lama sekali. Susah dekat lidah paling lama sekali. Tapi dekat hati sahaja dia laju. Maksudlah hati tu dia laju. Dia bukan satu-satu. Kalau satu-satu biasanya dia belum sampai lagi tahap tu. Lepas tu kalau ada orang pakai ketuk-ketuk tu, kalau dia diam, sepatutnya dia tidak layak lagi sepatutnya. Sebab patutnya kalau hati dia begini, ketuk macam tu. Tu hati. Hati kita laju Hati kita laju. Hati kita tak slow. Yang slow zahir kita. Jadi kalau dia baca kat hati ni, la ilaha illallah, ketuk, la ilaha illallah, ketuk. Mulut tak cakap, hati je cakap. Sebenarnya dia tak layak lagi. Baik kau buat kat mulut dulu sampai lunyai. Sampai leik. Di mulut tu. Sampai di mulut tu sampai laju, la ilaha illallah, sampai akhir sekali dekat hati dia kalau dia masih dia berzikir dekat hati dia akan laju. Ketuk. Mulut tak cakap. Tapi kalau masih lagi mulut diamnya. Sebenarnya lakunan semata-mata. Maksud lakunan apa? Kat rumah tak ada pun, kat kedai kopi tak ada pun, depan orang je lakunan. Sebab dia tak macam tu. Jika benar dia, walaupun depan orang dia akan laju. Dia seolah macam main-main. Ketuk. La ilaha illallah. Sebab hati ni laju. Dia tak macam kita ada masa tu, saat kita cakap laju-laju orang tak faham. Masa saya mengajar universiti dulu, budak-budak cerdik cakap laju. Bila masuk, saya ingat dalam 4 tahun lepas kot, masuk je kuliah je di kalau kata hari tu di universiti,
malam tu di masjid, orang masjid tak faham saya cakap apa. Sebab bawa laju cakap tu dekat masjid. Pening laju je ustaz cakap, slow sikit. Sebab kita budak-budak otak laju, cakap slow-slow dia orang marah. Cepatlah ustaz, cakap lambat-lambat. Kita nak point ni. Masa itu mas. Oh, budak-budak tengah cerdik. Tiba-tiba malam tu katalah malam tu kuliah maghrib, terlupa pergi bawa laju tu. Orang tak faham. Nak bagi tahu kat kita, lidah kita cakap ni dia ada dia punya tu. Dia punya kelajuan. Hati tak? Hati lagi laju. Laju hati ni. Jadi oleh kerana tu kalau la ilaha illallah kat hati kejap je. Sebenarnya jika dia berlatih, dia boleh panggil zikir nafas. Boleh buat. Dia ikut nafas dia. Macam tu. Jadi dia nafas macam mana? Dia pegang. Macam tu lah. Tarik sekali, embus sekali. Sehari kita bernafas berapa kali? Ulama-ulama yang zikir, dia kira 126,000 kali. Tak saya kira. Macam mana dia boleh tahu? Dia bukan kira satu-satu. Dia kira mula-mula, iaitu dia berzikir dalam hati dia. Lama akhir sekali, dia kira maknanya satu nafas satu kali. Jadi dia tengok, oh dapat 126,000 kali, maknanya kita bernafas sehari 126,000. Tapi bergantung pada orang tu lah, naik basikal, naik apa, berlari lagi laju. Secara umum lah. Secara umum, duduk saja. Sambung lagi tadi. Dekat hati dia akan ada la ilaha illallah, masih lagi bersusun. Dekat mulut bersusun la ilaha illallah, susun. Kemudian mulut dan hati masih lagi bersusun dua-dua. Mulut hilang. Setelah 70,000 seterusnya mulut hilang. Hati je ada la ilaha illallah, masih lagi bersusun sebab tek tek tek. Maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih lagi bersusun. Bukan lagi tak cukup lagi. Dan seterusnya usaha lagi. Lama la ilaha illallah kat hati tu hilang. Dia akan hilang. Tak ada dah la ilaha illallah, tak ada. Dah 70,000 dah. Malah mungkin 70 banyak-banyak kali sehingga dapat apa tau? Hilang, tak ada dah la ilaha illallah. Yang ada cuma kefahaman zikrullah, kefahaman zikir kepada Allah yang tidak bersusun, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berbunyi. Faham je. Dia panggil faham ataupun melihat af'al Allah. Tengok nampak perbuatan Allah semua. Dia bukan berlakon. Dia berlakon lain. Dia tengok semua nampak Allah. Allah. Perbuatan Allah ataupun kejadian Allah. Boleh kita kata macam tu kan? Bahasa orang-orang sufi dia sebut nampak Allah terus. Dia hazaf, dia hilangkan perkataan perbuatan ataupun kejadian Allah. Dia buang terus. Nampak Allah. Itu yang akhir sekali dalam poket aku ada Allah, ada semua. Jangan cakap bukan. Dari cakap zahir kena tangkap, batal. Keluar dekat zahir, batal perkataan dia. Tapi sebenarnya memang semua kita tengok nampak Allah. Maksud bukan nampak Allah, nampak perbuatan Allah. Tengok tu nampak apa? Tengok anak nampak Allah. Maksudnya anak Allah yang jadikan dengan kekuasaan Allah, dengan sifat qudrah Allah, sifat iradah habis. Dengan sifat ilmu Allah jadi budak ni macam ni. Nampak Allah lah istilahnya. Tapi kalau sebutkan mulut, aku tengok nampak Allah, batal terus. Batal tak maksud batil. Tak boleh. Boleh dihukum. Tak boleh bercakap macam tu. Pergi masjid sekejap, pergi rumah Allah, jumpa Allah kejap, batil, boleh dihukum. Tapi sebenarnya itulah dia. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan muka aku. Memang berjumpa dengan Allah. Tapi jumpa macam mana? Kefahaman tu kena belajar tauhid lah tu. Ngaji sifat 20 lumat sungguh. Kalau tidak dia jadi mengapu. Jadi untuk mendapat kefahaman zikrullah yang tidak berupa, tidak bersusun, tidak bersuara, tidak berbunyi, dimulai dengan lidah. Tanpa ada lidah tak dapat, kecuali ahli majzub, ahli yang Allah bagi laduni kat dia, tahu-tahu je tak betul. Tak, jangan main kata tu. Wali tu dia panggil ahli majzub, kecuali yang itu. Dan dia jadi gila. Jadi bukan jadi gila, jadi tak betul. Sebab dia terus dapat, Allah bagi dia tanpa jalan belajar, tanpa kasab, tanpa jalan kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tanpa jalan tu bagi tu jadi nampak Allah terus. Tu faham? Dia panggil ahli majzub. Dia dapat laduni dan dia tak boleh ajar orang. Kalau dia ajar orang santirah, tu bukan laduni tu. Laduni tak boleh ajar orang.
Maknanya maksud taklim mengajar. Aku dapat daripada Allah laduni, maka aku nak ajar kau orang. Tak boleh. Dapat dengan cara pelik, tak boleh ajar. Dengan cara pelik lah tu. Nak ajar, kena dapat dengan cara kasab, dengan cara belajar, usaha. Cara usaha baru boleh ajar orang. Jangan kalau orang mengaku dah laduni tu, duk mengajar orang tu memang tak lah. Ngarut lah tu. Jadi, untuk mendapat, apa dah? Cukup lah kot. Ya, sejak dah. Jadi, untuk dapat kefahaman zikrullah, hendaklah dimulakan dengan lidah dulu. Nak bagi tahu lidah tu ada peranan, lafaz tu ada peranan. Jangan tolak langsung. Tak nak buat tak apa, sebab bukan semua orang sunat buat dengan lafaz. Bukan semua orang nawaitul wudu'a. Bukan semua orang sunat usolli, bukan. Tak semua orang, tapi dia ada peranan. Jangan tolak peranan dia. Cukuplah. Tu je nak bagi tahu panjang-panjang ni. Jangan tolak peranan lidah. Jangan tolak peranan lafaz. Jangan. Dia ada peranan dia. Mungkin tak berperanan bagi kau sebab dia orang hebat, tapi berperanan bagi orang lain. Mungkin tak berperanan bagi orang yang dah tua, umur 50, 60 sebab dah lama hidup, dia tak perlu dah. Tapi berperanan bagi budak-budak belasan tahun. Niat pun tak tahu apa benda lagi, tak belajar lagi. Jadi dia ada peranan. Jangan tolak kat situ. Jadi nak dapat kefahaman tadi tu, hendaklah dimulakan dengan lidah, lafaz. Malah kalau orang tu kita tahu Islam, yang penting sekali adalah iman. Iman dekat hati. Iman bukan dekat lidah. Iman dekat hati. Dan bila orang tu dia nak beriman, maksud dia kafir nak beriman, boleh tak dia hanya iman tapi dia tak asyhadu? Tak boleh. Sebab nak masuk Islam dia kena asyhadu. Sedangkan Islam ni iman. Sepatutnya beriman cukuplah. Asyhadu tu dekat lidah aja. Penting tak? Asyhadu penting. Dengan asyhadu tu dia kena mandi jenazah dia. Padahal kita tahu ada orang kat mulut dia cakap Islam, hati dia benci. Yang penting dekat hati. Walaupun penting dekat hati, nak masuk Islam kena tak lafaz? Kena lafaz. Pentinglah lafaz tu. Nak bagi tahu ada peranan. Jadi lepas asyhadu automatik. Okey, dia mati, mandi, kafan, semayang, tanam. Tanpa asyhadu, walaupun ada dalam hati dia iman, jerak. Mana boleh tanam? Mana boleh? Nak bagi tahu peranan tu ada. Peranan lafaz. Jadi jangan tolak. Panjanglah sikit bab tu. Memang saya sengaja nak panjangkan pun, kerana benda ni dah jadi, sekarang telah ditimbulkan balik. Memang bukan semua orang disunatkan untuk lafaz. Tidak. Orang tertentu aja yang dia rasa tanpa dia lafaz, usolli saja aku, dia susah untuk masuk niat. Susah jadi wah-wah, jadi apa macam-macam. Jadi lafaz sajalah. Bercakaplah dekat mulut dan bercakaplah dekat hati. Cuma dalam masa yang sama, usahalah untuk kenal pasti mana niat yang sebenar, supaya lepas ni tak payah dah. Bila lepas ni? 5 tahun ke 10 tahun lagi ke? Tak payah dah. Bila dah dapat niat macam mana, duduk, cuma cakap, aku nak semayang, cakap kat diri sendiri, Allahu Akbar. Aku nak semayang zuhur, Allahu Akbar. Macam mana orang yang kadang-kadang dia nak interview. Saya biasa bagi contoh tu. Dia tengok ada 100 orang ni minta interview ni. Interview kerja. Yang nak pakai 2 orang. Yang datang 100 orang. Berdebar agak ni. Dah lah diperlukan kerja tu. Allah, macam mana ni? Sebelum masuk interview, dia akan bagi satu bilik untuk kemas-kemas sikit, kemas-kemas rambut-rambut sikit, bertenang. 2-3 orang masuk. Lepas tu interview, lepas tu 2-3 orang masuk kan. Bilik yang bertenang kejap, 5 minit. Masa dia masuk bilik tu, dia akan ada cermin. Dia akan betulkan rambut dia kan. Dia akan betulkan baju. Nak masuk macam lagi ni. Ada orang dia buat apa? Dia tengok cermin, dia cakap, InsyaAllah aku mesti boleh. Dia akan cakap, aku mesti boleh. Aku mesti akan dapat kerja ni. Aku mesti confident masuk lepas ni. Dia cakap. Ada orang. Kenapa dia cakap? Dia nak zahirkan hati dia. Dia keluar sampai terkeluar. Aku mesti boleh. Mesti boleh. Takkan orang lain boleh. Ramai tu. 98 orang kena reject. Aku bukan dalam 98. Dia cakap depan cermin. Lepas tu, sila masuk cik. Masuk. Jadi nak bagi tahu, nak bersungguh-sungguh dia nak dapat tu, sehingga dia keluar. Dia bagi tahu kat diri dia, oi diri, mesti kita dapat kali ni. Confident masuk. Jawab soalan dengan fasih. Dia cakap dekat diri dia sendiri. Dalam masalah dunia ni. Dalam masalah sembahyang, tak nak cakap kat diri sendiri. Kali ni aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang zuhur dengan khusyuk kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sunat ke wajib? Lillahi Ta'ala. Usalli fardal isya'i, saja aku sembahyang fardhu isya' wajib, qasad tarat ta'yin. 4 rakaatin, 4 rakaat sunat.
Adaan tunai sunat lillahi ta'ala. Sunat ke wajib? Ya ke sunat lillahi ta'ala? Wajib. Soalan berangkap saja je. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala kita semayang wajib lillahi ta'ala weh. Mana pula lillahi ta'ala jadi sunat? Boleh semayang untuk orang. Cuma maksud lillahi ta'ala tu sebut, diidafatkan, sebutkan mulut, aku semayang ni kerana Allah Ta'ala. Sebut tu sunat, maksud dia wajib. Sebut aku semayang kerana Allah Ta'ala tu sunat, sebutkan mulut. Tapi maksud kerana Allah Ta'ala tu wajib. Mana boleh semayangkan orang? Mesti kan semayangkan lillahi ta'ala. Cukuplah dulu. Kita sambung akan datang bab takbiratul ihram, baru kita masuk. Saya sengaja nak panjangkan ni lah, agak panjang. Dan kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.